Ponteng sekolah merupakan satu perbuatan salah laku dan melanggar peraturan sekolah. Ini bermaksud seseorang pelajar dianggap ponteng sekiranya tidak hadir ke sekolah tanpa sebab-sebab yang dibenarkan pada hari persekolahan. Menurut Rasidah binti Omar, ponteng sekolah boleh ditakrifkan sebagai ketidakhadiran pelajar ke sekolah tanpa sebarang alasan yang munasabah. Gejala ponteng sekolah selalunya dikaitkan dengan masalah disiplin yang mana masa yang sepatutnya diisi dengan menimba ilmu pengetahuan di sekolah sebaliknya dihabiskan dengan melakukan aktiviti yang tidak berfaedah. Seterusnya berkaitan dengan konsep permasalahan. Masalah ponteng merupakan masalah yang sering melanda pelajar di pelbagai peringkat umur, bermula dari sekolah rendah hinggalah ke peringkat yang paling tinggi iaitu institusi pengajian tinggi, IPT. Sikap para pelajar sekarang terutamanya berkaitan dengan masalah ponteng ada sebab-sebab yang tidak dijangkau oleh fikiran kita. Sebenarnya terdapat banyak pihak yang perlu bertanggungjawab terhadap masalah ponteng ini, termasuklah sikap pelajar itu sendiri, ibu bapa, keluarga, guru dan pengaruh persekitaran. Oleh itu, kajian yang menyeluruh perlu dilakukan dan dibuat dari akar umbi lagi. Berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya ponteng sekolah iaitu faktor luaran yang melibatkan faktor persekitaran. Faktor persekitaran juga mempengaruhi para pelajar untuk melakukan ponteng sekolah. Jika kita lihat daripada persekitaran kita, kemudahan-kemudahan untuk berhibur terlalu banyak dan bukan sahaja ratusan, malahan mungkin ribuan pusat-pusat hiburan seperti pusat permainan video, pusat permainan snooker dan sebagainya. Kadang-kadang dapat kita lihat terdapat banyak pusat yang didirikan berdekatan dengan sekolah dan menyebabkan pelajar mudah untuk lari dan melayau dan kurang berminat terhadap pelajaran. Seterusnya berkaitan dengan faktor dalaman iaitu sikap pelajar itu sendiri. Pelajar yang terlibat ini mempunyai sikap daripada dalamannya mereka sendiri yang mempunyai sikap negatif dalam diri dan menyebabkan ia bertindak sebagai sebab dan akibat kepada tingkah laku. Seterusnya, kesan-kesan permasalahan kepada diri sendiri dan orang lain. Yang pertama, menjejaskan kedatangan para pelajar. Yang mana para pelajar yang ponteng sekolah ini akan menjejaskan rekod kehadiran fail peribadi pelajar dan juga akan memberikan kesan kepada masa hadapan mereka untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Seterusnya, kesan kepada guru ataupun kepada orang lain. Akibat daripada sikap para pelajar ini, guru akan merasakan tertekan dengan perilaku para pelajar yang terlibat dengan gejala ponteng sekolah sehingga ia mampu mengganggu proses PDPR semasa dalam bilik darjah. Okey, seterusnya ialah strategi menangani masalah isu ponteng sekolah. Strategi yang pertama ialah bekerjasama dengan Persatuan 4BG. Pihak sekolah perlu mengadakan perjumpaan dengan Persatuan 4BG secara berkala. Dengan ini, semasa perjumpaan tersebut, guru-guru dan ibu bapa boleh berbincang untuk menetapkan apa hukuman yang perlu ditetapkan kepada pelajar yang ponteng sekolah dan pelajar pun akan takut jika mereka melakukan kesalahan tersebut. Yang kedua pula ialah pendedahan aktiviti menarik. Guru perlu memainkan peranan penting dengan mengadakan aktiviti untuk menarik minat pelajar datang ke sekolah. Contohnya mengadakan aktiviti kelas cantik, pertandingan kelas cantik. Dengan ini, ia akan mengurangkan rasa bosan dan tekanan pembelajaran kepada murid. Ialah analisis satu kes permasalahan kajian iaitu isu ponteng sekolah. Kes yang saya kaji ini ialah di mana ada seorang pelajar berumur 15 tahun selalu ponteng sekolah secara berterusan. Si A ini berasal daripada keluarga yang sederhana dan bapanya telah meninggal. Dia mempunyai seorang abang dan 3 adik-beradik. Si A ni tidak suka berada di rumah dan suka keluar melepak. Dengan itu, dia sentiasa ponteng sekolah. Aktiviti yang dia lakukan semasa dia ponteng sekolah ialah pertama, dia suka melepak dengan jirannya yang tidak bersekolah. Dia juga suka menonton video lucah dan berkongsi video lucah dengan kawan-kawannya. Dia juga mula merokok apabila dipengaruhi oleh kawan-kawannya dan dia juga telah menyertai aktiviti kongsi gelak yang diadakan setiap hujung minggu. Faktor ponteng sekolah mengikut isu tadi. Faktor yang pertama saya dapatlah ialah faktor rakan sebaya di mana si A ni sangat terpengaruh dengan rakan sebaya di mana rakan-rakannya selalu mengajak dia menonton video lucah, selalu ponteng sekolah. Jadi faktor rakan sebaya ni memainkan kesan yang penting dalam kehidupan si A ni kerana dia ni mudah terpengaruh dengan rakan sebaya. Faktor yang kedua ialah faktor keluarga. Si A ni tidak suka berada di rumah kerana dia rasa keluarganya susah dan dia tidak suka berada di rumah dan tidak suka menolong ibu bapanya. Jadi disebabkan itu, dia selalu ponteng sekolah. Faktor yang ketiga ialah faktor tidak menyukai subjek tertentu. Si A ni dia tidak menyukai subjek bahasa BI di sekolahnya kerana guru subjek tersebut selalu memalukannya dan selalu membahangnya di depan rakan yang lain. Dengan itu, dia berasa takut, malu apabila
menyertai kelas tersebut. Seterusnya ialah kesan kes tersebut. Kesan daripada itu ialah pertama ialah tertinggal dalam pembelajaran di mana CA itu akan sentiasa tertinggal subjek-subjek penting di mana nanti dia mungkin tidak akan dapat menjawab soalan peperiksaan. Yang kedua pula ialah memusnahkan diri dan masa depan pelajar. Disebabkan dia selalu CA ni selalu polis sekolah, jadi dia selalu melakukan benda-benda yang tidak berfaedah dan akan memusnahkan diri dia dan masa depan dia nanti. Langkah mengatasi kes tadi ialah pihak sekolah perlu mengenakan denda dan hukuman kepada pelajar yang selalu polis sekolah supaya mereka ni takut untuk melakukan kesalahan tersebut. Langkah yang kedua pula mengadakan sesi kaunseling. Pihak disiplin perlu menghantar budak yang bermasalah ini ke unit bimbingan dan kaunseling di sekolah supaya kaunselor mengetahui apakah punca dan faktor menyebabkan budak ini melakukan delinkuansi semasa di sekolah. Terakhir ialah pesanan kepada diri sendiri dan orang lain. Pesanan kepada diri saya ialah saya akan cuba meningkatkan motivasi diri sendiri dan mengekalkannya supaya tidak terjebak dengan ponteng sekolah. Pesanan saya kepada orang lain pula ialah perlulah pandai memilih kawan kerana kawan ni memainkan peranan dan pengaruh yang besar dalam hidup kita. Jika kita salah memilih kawan, kita mungkin akan terjebak dengan aktiviti yang boleh memusnahkan diri yang dilakukan oleh CA tadi. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.